Hello, hi, Assalamualaikum and welcome to the Wazana Mukrish Podcast Season 2 Episode 9. Thank you for tuning in to our podcast. Hopefully, dapat fill your blank empty day by hearing us talking about literally anything. Gitu. So guys, topik kali ni agak menarik tapi macam before this, aku dan juga Mukrish tiba pernah membincangkan in general lah tentang kafe kan. Tapi kalau korang insyaAllah kalau nak more to into detail about kafe-kafe yang kita orang dah pergi, kita orang akan membincangkan, akan memperdebatkan pada episod yang akan datang. So, memperdebatkan episod yang akan datang. Tak ada apa yang nak diperdebatkan. Kita just nak share. Kita nak share. Kita nak berkongsi cerita sahaja, guys. Okay. So, apa tadi? Aku lupa. Okay. Terus masuk. Okay. So, topik before kita before cakap tentang kafe-kafe yang akan datang, yang kita akan menceritakan pada episod yang akan datang. Episod kali ini, episod 9, kita akan berkongsi cerita mengenai trip-trip yang dah berlaku dan akan berlaku. Betul Amal? Betul Traveloka. Traveloka. Which is kita punya konsep kali ni adalah Traveloka. Kita nak share kita about nak share travel. Yes. So, okay. teruskan. Okay, so kita terus masuk topik ke mana? Boleh juga terus masuk boleh topik juga, je. boleh. Tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa lagi. Okay. Kita akan membincangkan tentang travel yang sudah berlaku dan juga akan berlaku. So, apa yang macam formal sangat? sangat. Kita Apa yang macam baku formal sikit. sangat? Kita apa cakap baku tadi suruh sikit. santai? Okay, santai. Ini santai mantai saja. Okay. So, yang travel dalam Malaysia. Dalam Malaysia. Okay. Kita nak cerita tentang travel dalam Malaysia, Mal. Okay, macam ni. Basically kita punya topik episod ni kita nak cerita pasal travel. So the first thing kita nak cerita adalah travel dalam Malaysia lah. Kita nak share kita punya experience. Yes. Kita punya experience travel dalam Malaysia, dekat mana je kita pernah pergi, and then macam upcoming trip kita ataupun wishlist kita, tu semua kita akan share. And then kita juga akan share about trip overseas lah, which is travel di luar negara, yang kita punya wishlist. Ataupun kita ada upcoming yang kita akan keluar negara, insyaAllah rezeki kita tahun ni. InsyaAllah. So kita nak share lah kat korang. Ataupun macam kat mana, macam sekarang ni aku tengok musim-musim orang pergi travel lah. So macam kalau korang tak tahu nak pergi mana, and then bila korang dengar podcast ni, korang dah macam dapat idea nak pergi mana, kita akan share juga. Kita basically kita punya ni macam Traveloka. Kita nak share, and then kita nak memudahkan orang-orang kat luar sana pergi trip dengan lancar. So benda tu lah kita nak cerita. Nampak tak? Aku ni boleh jadi promoter tau. Promoter travel. So, first kali kita nak cakap travel dalam Malaysia lah. Okay, aku teruskan je. Okay, terus je. Okay, the first thing yang aku nak share adalah, okay, baru-baru ni kalau siapa yang follow aku dekat Instagram apa semua, dekat aku punya social media, orang tahu aku baru-baru ni pergi trip ke Terengganu. Which is aku pergi Pulau Redang dengan aku punya kawan-kawan sekolah aku lah. So aku nak share aku punya experience aku pergi ke Pulau Redang ni 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam bersama rakan-rakan sekolah aku. So aku rasa this is our first time trip together. Aku dengan kawan-kawan aku macam first time lah kan. Umur 21 tak baru boleh pergi macam jauh-jauh ni dengan kawan-kawan apa semua kan. Dah berduit apa semua. So umur 21 ni Alhamdulillah tahun ni dapat pergi travel dengan kawan-kawan.
So the next ni jap aku akan cerita lagi lah kan. So aku nak cerita ni. Masa aku pergi Terengganu, aku cerita pasal daripada awal lah. 3 hari 2 malam, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, tarikh dia lupa lah, 19 kan, 19, 21. Baru-baru lagi. Baru lagi. Faham. Baru lagi, sangat dalam seminggu macam tu lagi. So dia ada berita yang best, dia ada cerita yang best, dan ada cerita yang tak best lah. Ada yang pahit lah. Ada kenangan-kenangan pahit juga dekat sana. Pahit juga. Mana yang tahu tu tahulah kan. Tapi mana yang tak tahu tu aku nak share kat korang berita apa, cerita-cerita yang menarik yang korang boleh explore kat sana. Dan tips-tips lah supaya mengelakkan daripada benda-benda yang buruk berlaku. Benda-benda yang benda-benda yang berlaku kat sana lah. Aku akan ceritakan. So, tanpa membuang masa, okay. Ayuh. Ayuh aku. Okay. First day aku pergi. First day aku pergi, aku gerak malam. Aku gerak malam. Aku pergi Jumaat Sabtu Ahad. Tapi konvoi lah, 2 kereta. Basically, aku pergi Khamis malam tu, kita orang gerak pagi-pagi tau. So, sampai sini kita orang macam ala-ala nak tengok sunrise macam tu lah. Faham. Nak lain-lain sunrise kat Terengganu. So, gerak pagi tu. Pukul 1 kan. Okey lah, pukul 1 tu gerak, kita orang dah berkumpul apa semua, dah isi minyak apa semua. Lepas tu, kita orang terus shoot Terengganu kan. Shoot Terengganu, terus malam tu tak banyak kereta apa semua. Okey, santai je lah. Semuanya berjalan dengan lancar. Kita orang adalah dalam 2 kali berhenti macam tu kan. Lapar lah, nak makan apa semua dekat area yang still buka lagi waktu pagi. Macam Genting Sepah. Lepas tu kat mana lagi satu aku berhenti kan. Adalah kedai-kedai yang buka. So basically kalau korang gerak pagi-pagi, kalau R&R dekat highway ni biasanya diorang akan buka lah 24 jam kan. So macam pukul 2, pukul 3 macam tu Masih korang buka boleh lagi. cari, masih buka lagi, korang boleh cari makan. Jangan risau. Ataupun kalau macam korang nak lagi, macam orang kata takut kedai tutup ke apa, korang boleh bawa makanan daripada rumah. Macam sebelum gerak tu pergi Petronas ke apa, beli keropok-keropok ke apa semua. Aku share tips terus tau. Aku share tips terus kalau korang nak pergi trip pagi-pagi macam kita orang ni. Sila rancang sebelum perjalanan. Rancang perjalanan korang. So bila dah sampai pagi tu bila dah sampai pagi tu, semua macam dah barai lah. Sebab kita orang penat lah gerak pagi kan. 6 jam macam tu lah daripada KL ni. Daripada KL sampai Terengganu 6 jam. 2 kali berhenti. So basically kita orang sampai sana dalam pukul 7 macam tu, 7 pagi 7 pagi apa semua. Memang ngam-ngam lah sunrise. Memang ngam-ngam pagi apa semua kan. So dah sampai sana tu, kita orang pergi dekat apa ni, kalau korang pergi Terengganu mesti korang nak pergi tempat ni lah, Jambatan Angkat tu kan. Ikonik. So memang ikonik Terengganu. Kalau macam sesiapa pergi Terengganu mesti akan singgah kat situ dulu. So sampai sana macam tak adalah sunrise sangat. Tak tahu mungkin hari yang tak kena kot. Mungkin tak adalah kita orang, tapi still lah layan lah apa vibe-vibe pagi tu kan. So basically pagi tu apa semua dah sampai, and then kita terus pergi sana. Before kita pergi breakfast, macam ala nak layan sunrise. Dah sampai sana, lepak-lepak je, pacak kerusi, tengok Jambatan Angkat tu apa semua sampai dalam pukul 8 macam tu. Tapi semua dah barai ni. Aku bukan dengan gelabah, dengan excitednya kan. Tapi aku tengah barai-barai. Aku duduk atas kursi kan. Duduk atas kursi, layan-layan view. Sambil-sambil tu aku fly drone pagi tu. Baru sampai. Aku fly drone. Aku fly drone, ambil apa semua. Nak ambil shot-shot lah. Ambil shot-shot dekat Terengganu tu apa semua kan. Sebab aku buat vlog. Aku buat vlog pergi Terengganu. So
drone shot tu okey lah. Okey, macam nice je lah. Pagi tu aku risau agak macam aku fly drone kan sebab angin-angin apa semua. Tapi okey je. Tapi ada satu masa tu last shot drone aku kan. Last shot drone aku berita buruk datang sampai-sampai je tu ada berita buruk. Ada benda Oh, tak elok ah. ada benda-benda yang agak mengerikan kan. Agak merisaukan. Merisaukan macam bad experience lah untuk aku. Ah, so nak dijadikan cerita, last shot drone tu, drone aku accident. Oh, Aduh. tengah-tengah shoot ke belakang, drone tak nampak belakang, kita pun dekat bawah. So Yelah tu. ke belakang, masuk dalam parking lot lah guys. Masuk dalam Barai. masuk dalam parking lot tingkat berapa lah, tingkat 4 macam tu kan. So memang bila aku tengok dekat phone tu, aku punya drone dah accident, dah bergolek-golek apa semua, terus check footage kan kat mana. So alhamdulillah drone aku masih selamat sikit lah. Drone aku masih selamat, masih boleh fly. So tu macam aku trauma sikit lah pagi tu. Dengan ngantuk-ngantuk lagi kan. Aku macam lepas accident tu aku macam terus segar. Segar. Terus segar aku macam gila betul kan. Kita pagi-pagi baru sampai terus fly drone apa semua dengan excited lagi kan. Biasa lah kan. Excited apa semua tak fikir apa, tak berhati-hati. Makan kau pagi tu. Accident dah. Accident. Dengan aku punya dia punya sayap dia tu cala-cala sikit kan. Memang tentu aku Barai. macam barai. Drone mahal Barai. babe. Drone mahal. Goyang aku pagi tu. Sampai Ha, Terengganu dah barai dah. Goyang aku pagi tu. Lepas tu okey lah. Cari jumpa. Try fly okey semua okey. Tapi adalah something benda-benda yang aku kena servis balik kan drone aku tu. But everything okey je lah. So okey dah habis cerita pasal pagi tu, kita terus gerak breakfast. And breakfast tu kita orang makan roti canai yang agak famous lah juga dekat Kuala Terengganu tu. Nama dia Adeli Roti dekat bawah jambatan lah. So unik lah kedai tu, macam okey lah, makanan dia pun sedap apa semua. Tapi dekat bawah jambatan lah. So environment okey, makanan sedap, korang kena try cari kedai tu. Kalau korang pergi Kuala Terengganu pagi-pagi nak breakfast, kalau korang dekat Kuala Terengganu, situ tempat dia. Memang ngam. Baik. Roti-roti dia apa semua unik lah. Unik lah roti canai dia tu. Agak unik sikit lah, lain daripada lain sikit lah. Ada lah roti-roti, jenis-jenis roti. Kan? So, memang okey. Dah habis breakfast tu semua, kita orang terus shoot ke homestay. Homestay yang area Pantai Ru, dekat dengan JT yang kita orang nak pergi Pulau Redang tu. Basically kita orang tak tidur Pulau Redang tau. Dia macam ada slack sikit lah dekat aku punya trip ni sebab aku tak tidur dekat kita orang tak tidur dekat dalam pulau, kita orang tidur dekat luar pulau. So macam tak puas lah. Bila dah balik tu rasa macam aduh patutnya kita pergi pulau yang tidur dalam sana 3 hari terus kat sana kan. Tapi tak apa. Kita orang pun macam budget sikit lah kan. Boleh kata budget trip juga lah. So dah sampai homestay apa semua terus tidur kan. Sampai-sampai terus tidur apa semua barai lah. Sampai petang tu dah bangun apa semua dalam pukul 3 pukul 4 barulah pergi jalan-jalan, pergi tengok pantai apa semua. Lepas tu petang tu kita orang lepak pantai, which is nama pantai tu Bukit apa lah, Bukit Rakit ke apa lah, aku lupa lah. Korang boleh tengok dekat dalam vlog aku nanti. Promote, kita promote. Promote. Kita ada macam ni terus The promote platform, Ha, yes. terus promote je. So korang boleh tengok nanti Nantikan kat guys. vlog nanti. Nantikan guys. So aku akan masukkan jugalah apa Yes. tempat-tempat Link. yang aku pergi apa semua tu. Nanti aku akan sediakan link juga nanti bila vlog dah keluar nanti aku akan sediakan link kat podcast ni. Baik. Lepas tu
petang tu lepak-lepak pantai memang best. Tengok Lepas sunset. tu sambil-sambil tapi Kuala Terengganu ni dia tak ada sunset tau. Ai, Kuala Terengganu ni dia sebab belah timur. So sunset tak turun belah sana. Dia ada oh, dia ada sunrise je. Ah, faham, faham. Fact about Terengganu, dia tak ada sunset, okey. Hmm, Dia tak ada sunset. Kalau korang nak layan sunset agak susah sikit lah kat Kuala Terengganu sebab matahari tak tenggelam belah sana. Sebab sana belah timur. faham, So faham. yang belah-belah KL ni lah yang selalu tengok sunrise apa semua. Hmm, Yang kat mana lagi Belah-belah mana? Melaka. Melaka dah silap kau ada akan, sunrise. Kalau ah, salah tolong betulkan lah. Macam belah-belah Pening. Belah-belah Pening, belah-belah utara tu mostly aku rasa di ada sunset. lah. Kalau belah-belah Kelantan, Terengganu ni memang tak ada sunset. Sebab sunset memang tak turun belah sana lah. Hmm, Tu ramai orang tak tahu. Kadang-kadang orang pergi sana nak layan sunset, tengok-tengok datang-datang tak ada. hmm, Tapi so sekarang ni kau dah tahu lah kat sana kalau kau nak layan sunset bukan tempat yang betul lah. Dia macam kalau korang nak betul-betul rasa sunset tu better korang macam pergi Melaka lah. Aku rasa Melaka, Melaka, Negeri Penang, Sembilan. Betul, 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 betul. Johor, belah-belah utara tu semua. Yang tu korang boleh feel. Macam dekat Perak. Kita dulu Perak kan kita ada sunset. Betul, Kita betul. belajar dekat Perak dulu sunset memang lawa gila. Belah-belah utara memang lawa. So kalau korang nak feel the vibe macam nak tengok sunset apa semua, korang boleh pergi ke belah-belah utara lah. So kat Kuala Terengganu ni, dekat Terengganu ni memang tak ada sunset. Tapi sunrise dia sumpah lawa. Yang tu jap Apa? lagi aku sunrise dia. Oh, sunrise. Okay. Sunrise dia memang lawa. Hmm. Kejap lagi tu aku akan cerita lah. Itu last day aku tengok sunrise tu. So petang yang first day tu kita orang just lepak santai Santai je pacak lah. pacak kerusi tengok laut apa semua tapi laut memang A plus mat Terengganu. Aku cakap Eh, kau memang A plus biru mat. Dia macam kalau belum sampai ke pulau tu yang ada dekat tepi-tepi jalan pantai tu pun hmm. dia biru juga dia bukan pantai yang macam pantai yang coklat apa semua tu. Tak, dia biru, biru pekat ni. Which is kalau biru pekat ni biasanya um, kedalaman dia lah. Ya, ya, betul. Kedalaman dia kan. So memang tapi memang lawa memang nice dengan Hmm. angin apa semua. Lepas tu dekat pantai tu pula nanti kalau korang tengok vlog aku nanti ada ni tau. Aku ada minum kopi. Kopi tu nama dia kopi payung. Memang the best in town lah aku cakap dengan kau kopi tu. Sumpah tak dapat kat KL mak tak sama. Kan kafe-kafe yang kita pergi dekat KL ni apa semua kan. Dia punya Ah, rasa kopi tu dia lain dia level lain sikit lah. Memang rasa pure Terengganu tu. Tapi sumpah sedap. Aku memang recommended lah kopi payung tu. Kopi payung tu dia banyak branch dekat Kuala Terengganu. So mhm. basically kalau korang korang just type je kopi payung and then tengok yang terdekat terus pergi je lah. Memang recommended lah. Kita orang 3 hari 2 malam tu first day kita orang minum tu last day pun kita orang minum kopi tu juga before balik. Sebab memang sedap gila lah. Lepas tu malam yang first day tu aku pergi kita orang pergi NR Cafe nama kita orang makan malam kat situ lah. So basically kedai tu kita orang pun tak expect lah tapi memang sedap lah kedai tu. Nak buka ah. Lepas tu? Rupa-rupanya kedai tu macam dah masuk jalan-jalan cari makan tau. Memang lah kita orang No. makan kat situ. Memang ada macam apa, ada sign yang macam kalau jalan-jalan cari makan kan, Ada diorang signboard ada kecil lah ada yang ada gantung. signboard yang macam dah recommended oleh jalan-jalan cari makan kan. So Ah, memang sedap gila kedai tu. Kedai tu pun memang lawa apa semua. And then ada artis-artis yang pernah datang kat situ. hmm. Macam ada gambar ni Intan Serah pernah datang situ. So Weh. basically kita orang pun sebab kita orang pun tak tahu nak makan mana malam tu kan. So just Ah, search-search pergi-pergi
luck lah dapat makan sedap kan. Kita orang pun tengok review tu semua dekat Google. Tengok rating macam tinggi je kan. So pergi-pergi tu okay, Alhamdulillah memang sedap gila. Lepas tu balik tu malam tu santai-santai kita orang prepare untuk second day. Second day ni sumpah Second day best. meriah lah. Second Meriah. day ni memang orang kata main event lah. Main event. Main event. So pagi tu kita orang dah pagi hari Sabtu second day tu, which is hari kita orang punya trip, kita orang booking day trip ke Pulau Redang, which is kita orang bersnorkeling di Pulau Redang. So memang best lah. Pagi tu pukul 8 dah kena dekat JT apa semua, and then kena terpacak lah dekat ni JT. JT apa dah nanti lah, aku lupa sangat nama-nama yang kat sana tu. Nanti kau vlog kita tengok. Nanti kau tengok je vlog tu, aku akan share semua kat situ detail lah, secara detail lah. So dah sampai kat JT tu, terus naik boat apa semua, terus shoot ke Pulau Redang. So perjalanan daripada JT aku tu ke Pulau Redang tu, naik boat tu selama 45 minit. Macam tengah laut je. Kau bayangkan kau nak pergi tengah laut tu kan, 45 minit atas laut tau, naik boat kan. So memang tak tahu lah, macam aku sebenarnya first time pergi pulau-pulau macam ni. Macam biasanya kalau pergi Penang, pergi Melaka apa semua, tak adalah macam nak kena naik boat selama tu kan. Macam pergi Langkawi pun tak adalah selama tu nak naik boat, aku rasa. Tak tahu, aku tak sure, dah lupa kalau Langkawi lama juga nak naik ferry kan. Ada lebih kurang macam tu, tapi naik boat kan. So 45 minit tu layan view nak ke Pulau Redang tu, sebelum sampai lagi memang nikmat view tu cakap kau. Memang sumpah best lah. Aku tak dapat nak bayangkan. Tak dapat nak bayangkan. Tapi nanti kau akan rasa. Nanti kau akan rasa juga. Yang tu kita akan cerita je. Kita akan cerita dia lagi guys. Tapi kalau kau macam nak bayangkan, nanti boleh lah tengok aku punya vlog. Boleh lah tengok aku punya vlog nanti. The view perjalanan nak ke Pulau Redang tu memang jauh gila. Tapi sebelum sampai tu kan, daripada macam laut biru-biru pekat, dah nak sampai sana tu, gila bah. Sumpah best. Dia punya warna laut tu sejernih-jernihnya lah. Kebiruan jernih yang nampak dasar, nampak dalam tu kan. Nikmat pergi pulau macam kau. Memang lah. Gila tak terkata kan. Sampai tu aku macam amazed teruk kan. Berhenti dekat satu spot ni. Dia based on korang punya day trip tu, nanti yang bawa boat tu nanti dia akan bawa lah, ada 4-5 spot yang korang pergi kejap, mandi kat sana, snorkeling kat sana, and then terus pergi ke tempat lain, snorkeling kat sana pula. So dia adalah spot-spot yang menarik setiap pulau dekat Pulau Redang tu kan. Tapi macam aku ingat Pulau Redang ni macam dia adalah satu pulau, lepas tu dia ada macam banyak benda tau. Rupanya tak, Pulau Redang ni macam dia satu kawasan ni ada banyak-banyak pulau. Dia macam ada satu pulau. So kita akan ke satu persatu. Dia macam bukan just satu je pulau tu. Dia macam dia banyak pulau. So aku susah nak explain, tapi macam aku imagine Pulau Redang tu macam just satu pulau, and then ada sekeliling tu ada banyak satu pulau lagi lah. Ada banyak ni kan. Rupanya dia macam satu pulau ke satu pulau. Nak satu pulau ke satu pulau tu pun macam aku rasa agak jauh dalam
beberapa minit juga nak sampai kan. Satu spot tu macam nak. Tapi aku amazed juga dengan yang bawa boat tu, macam dia ingat jalan tau. Kalau macam kalau kau kat situ tak tahu apa-apa, aku rasa tak tahu lah, macam Oi. dia tak macam dia tak nampak tau pulau lain, tapi macam naik boat tu tahu-tahu je sampai kat situ. So macam yang tu pun aku macam amazed juga and then dia punya laut apa semua, ikan semua nampak dalam memang best. So the first spot tu aku kat mana aku dah lupa tapi dekat spot tu ada banyak ikan, coral apa semua, banyak jenis ikan and then korang boleh macam kita orang snorkeling, memang best gila. Experience yang aku rasa macam takkan dapat dilupakan view Mahal macam lah, tu. mahal. View macam tu mahal lah, walaupun dalam Malaysia korang boleh rasa benda tu kan. View snorkeling tu nikmat tu, nikmat gila, memang tak puas sehari tu, memang tak puas. Snorkeling the first tu kan, baru first tu. Lepas tu second tu kita orang pergi ke um, Pulau Maldives dia macam seakan-akan Pulau Maldives. Macam. Tapi Maldives nama Shopee lah. dia Maldives Shopee. Maldives Shopee tapi lawa, Ya. memang lawa. Sepanjang trip tu laut dia memang lawa gila. Semua memang biru jernih. Tak tahu aku memang ulang-ulang je cakap benda ni. Ah. Ulang-ulang je cakap biru yang jernih sebab Ah. terlampau Belum. amazed. Terlampau amazed dengan kecantikan Faham. kecantikan tempat-tempat perlancongan kat Malaysia ni. Bela luar negara lagi, kat Malaysia pun kau dah boleh rasa dah benda tu. Kau dah boleh rasa dah nikmat. Nikmat alam tu kan. Aku macam aku snorkeling tu dah macam orang laut, betul tak? Aku dah macam sabati dengan laut biru tu. So dah pergi dekat Pulau Maldives tu tak berenang, dia just pergi dekat ada satu pulau, dia macam sekeliling dia semua laut. Korang kena tengok vlog aku nak cerita macam dari segi percakapan ni dia macam korang Susah nak explain. susah nak explain. Korang kena tengok secara visual Tengok. tapi memang Ya, lawa. ya. Lepas tu the next spot kita orang ada pergi tempat tengok penyu. Yang spot tengok penyu tu memang best gila. Memang penyu tu besar kan. Lepas tu tengok pakai Google tu snorkeling, memang penyu tu lalu dekat kau, kat bawah kau. Berenang bersama penyu. Berenang bersama penyu. Wih, No. 3 ekor penyu besar gila tu. So, experience yang sangat best bagi aku. Macam dapat tengok penyu kan, bagi makan kat dia. Wish, gila lah. Lepas tu ada satu lagi, lepas tu ada spot yang kita orang boleh tengok baby shark. Baby shark tau. Bukan Anak shark. jerung. Anak jerung. Anak Anak jerung. jerung baik. Kalau jerung tu aku tengok dah mati dah aku. Aku tak kat sini dah. Aku dah kena telan dah dengan jerung tu, tak selamat. Tapi anak jerung selamat. Tapi dia tengok dari jauh je lah. Tak adalah jauh, tapi aku ada footage tu, aku akan masukkan juga dalam vlog aku Dalam nanti. vlog. Ya. Dalam vlog aku nanti. So macam macam ni kan baby shark depan mata. Kita tak pernah nampak jerung depan mata. Dapat tengok baby dia pun jadilah. Kalau tengok yang mak dia tu, mampus aku kan. So best lah. Dapat tengok baby shark, dapat tengok Nemo, rumah Nemo. Lepas tu coral yang cantik tu, unik lah. Banyak gila lah. Kalau aku nak cerita keindahan dalam lautan tu, tak terkata lah. Amazed lah, tak terkata. Tak terkata, Amazed. Mat. Amazed sangat-sangat. Keyword dia amazed dan tak terkata lah. Amazed dan tak terkata. Korang kena experience sendiri. Ya. Perasaan dan feeling bila korang tengok Rasa dekat sendiri. dalam laut tu. Korang kena pergi. Korang kena plan trip Nak ke kena pergi juga. pulau-pulau ni. Kena pergi. Wajib pergi. Sekali seumur hidup kena pergi.
Ya. Ah, sekali seumur hidup kena pergi. So, okay lah dia dah sampai petang tu, okay Ah, dah habis semua aktiviti. spot-spot snorkeling tu. Before balik tu, Ah, apa apa buat pertama kali ni dah lah first time pergi pulau ni kan. Lepas tu balik ah. tu hujan lebat mah, tak boleh nak balik, tak boleh nak sampai ke jeti, tak boleh nak gerak langsung sebab hujan lebat. Lepas tu stuck kat tengah Bayangkan. laut. Dia macam dia tak adalah start kat tengah laut. Dia cari pulau yang terdekat kat situ and then park je kat situ. Oh, Tapi macam tak lepak turun. situ lah. Faham, faham, Lepak faham. situ. Tapi nasib baiklah boat memang ada atap apa semua tapi still lah Ah, kena kan. ya. Sebab kita kita tak turun. Kalau turun pun macam sama je tak ada guna kat kan. Nak Ah, nak nak nak, nak ni kan. So just duduk atas laut tu apa semua hujan lebat ribut dengan nampak apa ni orang kata nampak kilat lah. Sampai nampak kilat apa semua. Memang memang basah lah orang kata kan duduk atas boat tu kan. hmm. Boat tu pun berpusing-pusing lawan angin apa semua. Uh, Kalau korang ada tengok story aku ada lah yang ada video tengah hujan tu kan. Memang hujan Hmm. lebat gila. So tapi itu bukanlah macam bad experience. Aku rasa itu macam best juga New lah experience lah. experience. Nice experience lah. Macam walaupun hujan tapi experience-nya agak menarik lah. Hmm. Hujan dekat pulau kan and then tersadai kat situ tapi memang sejuk lah. Lepas tu benda yang menariknya sebab aku cakap nice experience kan, bila Ah, hujan tu dah reda sikit kita sejuk-sejuk ni, ah. kita sejuk-sejuk ni, lepas tu abang yang jaga bot aku tu dia cakap okay kita terjun dalam laut. Masa-masa hujan tu terjun dalam laut, panas weh laut weh, dia jadi macam apa kolam air panas. So macam lega lah sikit kan. Kau Itu sejuk dekat atas bot tu tengah hujan-hujan tu. Kau Ah. turun laut, panas weh. Bapak sedap gila lah. Cakap macam pergi kolam air panas. Laut tu tiba-tiba jadi macam kolam air panas. Ha, tu. Oh. Ha, tu, tu macam fact about science lah. Macam tak silap aku ni pala tahu je kan. Tapi Ah. aku rasa macam setahu aku, macam bila hujan tu nanti wap daripada dalam laut tu yang buatkan air tu jadi panas. So wap-wap tu naik ke atas jadilah hujan. Ah. That's why lah laut tu panas. Ni aku pada tahu je kalau salah nanti Salah lah. betul kalau salah nanti betulkanlah. Tapi Ah. teori aku macam tu. Sorry kau lah. Faham, faham, Ah, faham, faham. Setahu aku lah. Tak tahulah aku salah ke apa tapi ni aku pada tahu je kan. Buat-buat macam pandai sains. Tapi itulah experience dia. And then yang paling paling apa macam tengah-tengah hujan lebat tu, Mhm. ada juga orang scuba diving. Walaupun tengah-tengah Masih lagi. walaupun tengah-tengah hujan lebat tu, Ah. ada orang scuba diving. Macam aku tanyalah macam tak ada apa-apa ke orang scuba diving macam tengah hujan ni? Tak Ah. ada apa pun. Yang hujannya kat atas. Yang dekat dalam laut tu tak hujan pun. So scuba diving macam Hmm. biasa. Yang macam orang siap pakai tank apa semua tu kan. Ah. Diorang explore dekat bawah laut tu. So tak ada masalah pun. Hujan-hujan pun jalan je. So macam menarik lah. Banyak benda lah yang macam kau tak pernah nampak dan kau tak pernah rasa. Kau rasa dekat pulau tu. Keindahan lautan. So korang kena lah try. Aku cakap kau memang serius. Balik tu Kele, rasa kele. macam balik tu memang penat, memang barai. Tapi Ah. experience tu tak dapat dibelikan tempat lain lah. Worth it ah, Ah, worth it. Worth it sangat-sangat. Secara jujurnya memang berpuas hati. Berpuas hati saya sangat. Sampai kita orang macam, ish, kalau boleh nak extend 1 hari lagi lah dia trip pergi ke Ah. pulau lagi kan. Stay kat situ. Eh. And snorkeling lagi. Tak puas dulu snorkeling seharian pun tak puas lah. Rasa macam nak duduk sebulan kat pulau tu, explore, berenang je kan. Ah, Kalau boleh nak jadi orang laut sekejap. Itulah dia. Tapi nak macam mana? Kita ni cuti berapa hari je. Kan? Balik-balik tu kerja. So, Bekerja. bekerja kan. So, dah habis dari tu balik. Lepas tu dah hujan tu dah reda sikit.
Balik tu semua barai apa semua. Malam tu pun makan makan apa yang ada je. Pergi kedai-kedai yang terdekat je lah kan. Tak ada apa yang menarik sangat malam tu. So the last day esoknya tu, kita orang pagi tu okay. Pagi tu aku terbangun awal. Aku terbangun awal dengan adik kawan aku lagi 2 orang. Yang lain semua tidur lagi kan. So pagi-pagi tu macam dah subuh-subuh tu kan. Dah subuh apa semua. Terus adik kawan aku keluar daripada bilik. Aku tidur kat luar. Kawan aku keluar daripada bilik kan. Dia terus keluar. Dia terus keluar rumah. Aku cakap, Fahal tu asal dia keluar rumah kan. Asal keluar rumah tiba-tiba ni kan. Macam pelik Lepas tu dia cakap apa nak tengok sunrise. Aku pun dengan bangun-bangun pagi tu kan, terus buka beg drone, terus fly kat luar rumah tu. Ah, tanpa memikirkan apa-apa. Kau Macam fikir panjang terus. tanpa fikir panjang, terus buka drone apa semua, set up, terus fly. Fly. Lepas tu macam born to be lah. Tiba-tiba kau fly depan homestay tu kan. Ah. Lepas tu member aku cakap, ni dah kita pergi kat pantai dekat depan ni. Tengok sunrise kan. Lepas tu kita pergi lah. Pasal ada seorang lagi member aku dia kejut kan. Dia kejut seorang lagi. Yang lain semua tidur. Lepas tu kejut-kejut pergi lah kat pantai tu. Pagi tu layan sunrise. Aku cakap kau. Apa sunrise dekat Terengganu memang terbaik. Cakap kau. Betul-betul nampak matahari tu naik kan. Oh, ya Allah. Nikmatnya tengok sunrise. Macam tenang sangat-sangat lah. Memang best lah. Kalau sunset tu tak ada, dia ganti dengan sunrise. Sunrise dia memang tak tak dapat kat mana-mana lah. Tak dapat kat mana-mana. Kalau kau balik KL, kalau kau tengok pagi-pagi kau bangun kan, tak secantik itulah. Tak se-warm tu. Nanti aku akan ada jugalah dalam vlog aku Dalam akan vlog. tunjuk footage drone aku fly masa sunrise dengan kawan-kawan aku. Dengan kawan aku lagi 2 orang tu kan. Memang memang Terbaik lawa lah. gila. Memang terbaik. Memang tak tahulah benda-benda yang macam keindahan alam ni aku tak boleh nak cakap lah. Kau kena tengok sendiri, kau kena rasa Tengok. sendiri. Tak sabar nak tengok vlog kau Kena kena experience benda tu. Experience sendiri. Faham. Experience sendiri the feeling tu. Feeling. Ish. Tak tahulah Mak. Aku tak tahu nak cakap apa dia sebab macam terlalu impress dengan keindahan alam tu. Walaupun dekat Malaysia je. Kau expect apa kat Malaysia ni? Kan macam kau selalu tengok kat TV luar-luar negara, tapi sebenarnya dekat dalam Malaysia ni pun kau boleh dapat benda tu. Kau kena pergi je. Memang best lah. Korang kena bangun pagi tengok kat Terengganu tu. Kalau kau pergi Terengganu lah, kau kena bangun pagi tengok sunrise tu. Betul matahari tu naik nampak macam bulat, lepas tu silhouette dia dekat lautan tu, ya Allah, menariknya kan. Wesh. Nanti kita experience. Nanti Nanti kita kita nak experience. experience. Tak Kita sabar, tak sabar. experience balik benda tu. Tak sabar aku. Lepas tu kita orang pergi breakfast apa semua. Then tengah hari tu kita orang dah kemas-kemas, kita orang dah check out, kita orang pergi ke Kuala Terengganu balik. Kita orang pergi ke Masjid Kristal. Masjid Kristal lawa gila. Kat mana? Masjid Kristal dekat Kuala Terengganu. Masjid Kristal memang sinonim lah kalau cakap Masjid Kristal tu kan. Kalau pergi Kuala Terengganu, tempat-tempat yang wajib kita datang. Salah satunya Masjid Kristal tu lah. Jambatan Angkat, Masjid Kristal. Benda-benda yang ada kat Kuala Terengganu tu. Memang kau kena pergi. Masjid Kristal tu lawa lah, lawa. Serius. Dia punya luaran dia tu kan. Dalam masjid tu pun lawa. Dekat luar dia tu pun memang lawa. Memang lawa lah, lawa. Aku sebenarnya first time tau pergi Terengganu ni. So macam aku tak tahu pula Terengganu ni banyak tempat-tempat yang menarik dan cantik-cantik seperti itu. So aku impress lah.
dan aku impress lah. Terengganu macam one of negeri yang cantik juga. Dekat Malaysia ni yang korang kena pergi. Lepas tu uh, uh, tengah hari tu dah pergi Masjid Kristal, kita orang pergilah beli biasalah Terengganu, pergi beli keropok Leko. beli sata apa semua. Lepas tu kita orang pergi mengopi sekejap. Kopi payung tu kita orang minum sekali lagi. Lepas tu kita orang pergi last kita orang makan lunch. Kita orang makan lunch. Macam dia nasi kahwin. Nasi kenduri. Macam nasi kenduri. Tapi aku makan nasi dagang, yang lain semua makan nasi minyak. So berita buruknya adalah okey lah, dah habis makan tu apa semua tu, kita orang pun teruslah balik, shoot terus KL. Okey, ini adalah berita buruk ni. Berita buruk yang berita sangat sedih lah. Sangat sedih. Sedih sangat-sangat lah. Macam trip kita orang ni macam indah-indah belaka. Tapi last tu, perik Spoil man. lah. Memang spoil gila balik tu. Balik tu, masuk je highway, semua barai. Betul-betul masuk highway dalam beberapa jam selepas kita orang makan nasi lunch tu, which is dalam pukul 2 macam tu, pukul 2, pukul 3 macam tu kita orang gerak balik. Masuk je highway, semua sakit perut. Semua sakit perut. Alamak. Macam semua sakit perut, berhenti R&R. Ada R&R je, berhenti. Ada R&R je, berhenti. Ada yang sakit perut nak cherry berry. Cherry Muntah. berry, Mat. Termuntah sekali. Agak. Muntah sekali. Dengan aku pun muntah. Memang keluar. Lepas tu bila semua dah Barai. dah muntah apa semua tu, semua barai. Semua barai, semua macam dehydration lah. Kalau korang tahu keracunan makanan ni, dia punya efek dia, korang akan jadi dehydration. Sebab semua air-air semua dah keluar kan. So korang macam dah cukup air. Lepas tu balik tu memang barai. Kita orang gerak petang tu, semua dalam kereta semua barai. Nasib baiklah di seorang kawan aku ni, dia okey. Yang lain semua gone. Barai. Semua gone. Semua gone. Semua nak duduk pun tak selesa, pening kepala, sakit urat-urat apa semua, termuntah-muntah apa semua, pening-pening. Nasib baiklah ada seorang tu dia okey, and then dia boleh drive. So sampai balik tu dia drive apa semua, dah sampai KL. Dah sampai KL dalam pukul 11 macam tu. 11 lebih, pukul 12 macam tu. Aku sampai rumah aku dalam pukul 12 macam tu. Patutnya boleh sampai awal. Macam kita orang cadang nak dah balik tu, dah sampai kat sini, kita orang nak lepak mamak je kan. Tapi tak ada lah. Tapi dah asyik Balik berhenti je. balik tu semua balik rumah terus. Tak larat dah semua barai. Semua Semua tak memang sihat. barai lah. Semua tak sihat. Semua keracunan makanan. Lepas tu ada seorang member aku ni malam tu juga pukul 1 macam tu, dia send gambar dalam grup kan. Masuk hospital. Aduh. Masuk hospital. Barai. Semua memang 2-3 hari lepas trip tu kan, semua macam tengah-tengah nak sihat dulu apa semua kan. Patutnya mood macam apa orang kata, mengimbau kenangan tu, tapi tak ada. Tak ada. Dia tak ada. Dia terus memang Semua cherry berry. semua tengah recovery balik nak sihat kan. Semua demam lah, apalah, dia masuk air lah. Aku pun esoknya tu aku kerja. Lepas tu aku pun half day kan. Dah sampai pergi klinik apa semua. Aku ada masuk hospital. So agak menyedihkan lah trip tu kan. Balik tu. Tapi like the whole trip tu memang best lah. The whole trip tu memang the best lah. Yang memang fun. Cuma spoil dia yang masa balik tu lah, sebab semua keracunan makanan. So bila korang pergi sana tu, korang tengok kedai tu, tengoklah betul-betul. Tengoklah betul-betul. Kita tak tahu apa, macam kena tengoklah dari mana datang
ni makanan tu macam kedai tu bersih ke, kita kena tengok sendiri lah, kena survey kan. Kena nilai sendiri lah. Kena nilai sendiri. Kalau tak korang jadi macam aku nanti, memang tak ada mood kan. Aku rasa kalau semua barang dalam kereta tu, esoknya tu lah baru balik. Serius cakap. Memang tak larat, semua tak larat. So, berjaga-jagalah dalam uh, pemilihan kedai kat sana. Sebab kita tak tahu, kita pun pergi tempat orang, kita pun tak tahu sangat kan. Kita just makan aja. Tak kisahlah dekat mana-mana pun, dekat Terengganu ke, dekat mana-mana sekali pun korang pergi, macam korang kena nilai lah kedai macam kebersihan kedai tu sendiri kan. Kena nilai, pandai-pandai lah. Tu macam tips sikit lah. Berjaga-jaga lah. Berjaga-jaga lah. And then Ya. lepas tu kita orang semua macam trauma nak makan nasi. Sebab kalau nasi-nasi kedai-kedai luar je macam trauma sebab takut keracunan apalah. Padahal kedai tu macam kita selalu je makan kedai tu. Tapi lepas dah keracunan makanan ni, dia macam trauma sikit nak makan nasi kan. Dia nak makan benda-benda lain pula yang macam betul-betul yang bersih kan. Macam tu. Trauma sikit lah nak makan nasi tu je. Tapi lama-lama tu okey lah. Sekarang pun semuanya dah sihat. Semua dah okey dah. Semua dah okey dah. So the whole trip kali ni yang aku pergi dengan kawan-kawan aku fun, best. Memang dia patutnya boleh jadi lagi best lagi lah. Tapi nak buat macam mana kan. The next Endingnya time tak baik. the next time mungkin boleh plan lagi. Boleh. So tu je lah aku punya trip was fun. Kalau korang nak tengok the whole trip, korang boleh tengok dekat aku punya YouTube Ikmal Mukrish vlog aku. Nanti aku post kat situ. So lama aku cerita. Lama. Tapi tak apa. Tu. Menarik. Lama lah. Mungkin Story yang menarik. mungkin kalau aku lepas aku cerita ni, korang dah convince ke nak pergi pulau-pulau tu, korang macam aku punya trip ni, aku jumpa kat Twitter. Nanti aku share lah dekat vlog aku semua tu. Detail-detail apa semua tu nanti aku ni. Kalau nak cerita kat sini memang panjang. Kan? Dia punya bajet apa semua tu nanti aku cerita lah dekat punya YouTube kan. So tu lah dia. Baru-baru ni punya trip. Lama weh aku cerita. 45 minit. Dah 45 minit dah kita punya podcast ni. Ya tu. Baru point keberapa tu. Banyak lagi tak cerita ni. Tak apa. Kali ni episod panjang Mat. Tak apa. Panjang. Go on aja. Yes. So the next point adalah macam okay lah. Aku dah cerita aku punya experience dekat Terengganu. Kau pernah ke mana-mana dalam Malaysia yang bagi kau menarik dan experience yang macam worth it bagi kau dengan family kau ke, dengan kawan-kawan kau ke? Share lah sikit kat mana kau pergi. Ataupun yang kau pernah pergilah. Aku yang worth it tak tahulah sebab macam aku like my family kan. Macam every year mesti kena pergi Cameron Island tau. So macam aku rasa macam sebab dah pergi banyak kali and aku pergi pun aku rasa aku start pergi pun masa umur aku setahun kan. Itu macam rasanya setahun sekarang dah 21 tahun. So 21 tahun tu setiap tahun kau pergi Cameron lah. Mesti kena pergi at least. Kau dah sebati dengan Cameron. Aku dah sebati lah dengan Cameron. So aku rasa tak tahu lah sebagai orang yang dah banyak kali pergi, bagi aku Cameron tu tak ada apa aku. Tak tahu lah, mungkin kalau orang yang jarang-jarang pergi macam Cameron menarik semua kan. Tapi aku macam every year pergi at least sekali. So rasa macam nak suggest pun tak tahu lah ada yang jarang pergi boleh lah pergi. Yang jarang pergi boleh pergi, silakan kan. Dan lately ni pun Cameron pun dah makin banyak benda-benda yang menarik kan. So aku rasa yang nak pergi go on pergi. Tapi tu lah aku dah kira bosan lah dengan Cameron. Tapi it's like my family punya tradition lah kan. Macam every year
at least pergi sekali every year. At least lah. Hmm, at least sekali. Tapi aku rasa tahun ni pun kau dah macam berapa kali lah pergi Cameron, dah 2 Ah, kali macam aku tu kan. rasa 2 kali dah tahun ni. 2 So, kali lah. so aku rasa macam lepas tu Selain daripada Cameron lain okey lah. Semua apa orang lagi? tahu. Semua orang tahu pasal Cameron Highland. Tapi Ah, trip ah, for this. okay. Pulau-pulau aku tak pernah jejak lagi. Mhm. Secara consciously aku tak pernah jejak lagi. Kan, tapi masa kecil-kecil dulu mak aku cerita pernah lah pergi pulau Perhentian, pergi pulau Langkawi. Tapi yelah kecil. Tapi masa tu Dan, kau kecil kan. So macam so tak aku adalah memang experience sangat. Tak ingat ah, sangat lah. memang tengok langsung. Hmm. Lepas Macam tu tak tahu kalau pun kau pernah jejak situ. tahu-tahu je ada gambar kan. Tahu-tahu je okay. Macam tu. Uh, Ah, yang aku rasa paling macam lain sikit lah. Aku tak ingat 2000 berapa time tu aku baru darjah berapa tak aku tak ingat. Aku pergi Sabah. So itulah first time naik flight. Okay. Naik flight pergi Sabah. You? Pergi Sabah. Pergi Sabah. Luas Semenanjung Luas lah. Semenanjung. Aku Kira pun tak pernah experience lagi luas Semenanjung. Aku tak pernah experience. Aku tak pernah experience naik flight tak lagi lah. pernah lagi. Hmm. Kena try. Kena try lah, kena try. Kena try. So, Sabah tu kau experience kau macam ni. Kau ingat ke masa kau pergi Sabah tu? Ingat. Di Sabah ingat. Masa tu kau dah ingat lah. So Masa tu dah darjah tempat berapa apa? dah. Tempat apa je kau pergi dekat Sabah tu? Sabah aku actually like bertapak boleh chill out lah. Aku chill out dekat KK lah. Kota Kinabalu Sabah. Kota Kinabalu Sabah. Okay, baru. So kita orang my family and I macam explore lah. Explore dekat KK tu je. Tak ada luar KK pun. Sebab kita macam masih lagi under budget kan. So kita kat KK tu pun dah macam-macam lah boleh buat. Macam-macam. Tapi yang aku paling ingat aku pergi ni lah Taman Gunung Kinabalu kan. Tengok depan mata Gunung Kinabalu. Macam tu. Best tu. Best juga tu pergi Sabah tu. Body plan tu. Aku rasa boleh repeat tu. Boleh repeat tu. Menarik. Okay. Aku rasa menarik tu. lah. Sabah memang fun lah. Sarawak belum jejak lagi. So tu macam one of kau punya yang experience kau yang best lah. Yang paling semat lah aku rasa. Paling semat. Paling semat. Paling semat dalam Malaysia yang tu lah. Aku rasa so far. Okay. Tapi nampak gayanya macam akan ada yang paling semat. So apa yang akan ada tu nanti cerita. Okay. Tapi macam kau punya experience kau dalam Malaysia ni macam kita pernah je pergi Penang. Kita pernah pergi Penang, pergi mana lagi? Kita pergi Penang sama-sama. Kita pergi Ipoh pun tu biasa sangat dah. Yelah sebab kita study kat Perak. Ipoh tu okay lah nak jalan-jalan tengok street. Dia old kita town. Kita pernah pergi street, kita pernah pergi pantai-pantai apa semua tu. Lagi satu kita pergi ni yang dekat Serendah tu. Serendah Trip kita Serendah tu lupa ke? Trip kita kat Serendah tu vacation dengan kawan-kawan. Itu pun first time juga. Itu macam first time tapi dekat dalam Selangor je. Korang boleh pergi. Sekeping Serendah. Memang best. Itu memang actually best. like officially like trip aku bersama kawan. Kawan in general tau. Bukannya kawan macam kawan sekolah ke kawan tak kisahlah kawan tapi yang pergi Sekeping Serendah tu like the first trip staycation dengan kawan. Macam bermalam kat situ apa semua kan. Aku rasa macam yang tu pun best juga. Tapi dua hari satu malam and then dia dekat dalam Selangor je. Dekat je. Selangor pun korang boleh dah layan nature kan. Macam layan nature tak silap aku Selangor ni pun banyak je tempat-tempat yang macam tasik-tasik. Dia tak ada pantai-pantai sangat.
Dia macam banyak tasik, banyak nature yang korang boleh explore, banyak hidden gems. Sekarang pun banyak orang pergi. Korang just cari-cari kat TikTok tu tempat-tempat menarik, korang search je kat TikTok tu, macam-macam Hmm. ada. Even dekat Selangor ni pun memang banyak tempat-tempat yang korang Sepah. boleh pergi. Macam Hmm. staycation, lain-lain nature apa semua. Ya. Kadang-kadang kita perlukan healing. Betul. Kita Betul. perlukan healing daripada dunia-dunia bandar ni, dunia-dunia macam Bukit Bintang, PV apa semua tu. Tinggalkan, Ah, pergi nature, pergi cari masuk nature. hutan. Masuk hutan, tidur kat Yes. sana. Feel the Hidup kat. nature, feel apa alam tu. Bersatu dengan alam, orang kata. Hmm. Memang memang best. Kat Selangor pun banyak tempat-tempat macam tu. Tasik, apa sungai apa semua banyak. Hmm. So kalau korang ada bajet sikit, go lah. Kalau korang Yeah. duduk Selangor, korang go lah keluar negeri sikit kan. Banyak Hmm. Terengganu ada, Penang, Langkawi, Sabah, Sarawak, Melaka pun best. Johor pun ada juga tempat-tempat yang best. Mana lagi? Banyaklah. Perlis pun wish. Yang tu wishlist lah. Itu kita kan cerita wishlist kita yang mana kita nak pergi tu kan. Ah, itu So tu tadi lah kita dia. cerita. Betul lah dia. Orang kata trip dalam Malaysia ni, kalau korang ada bajet, explore lah Malaysia ni. Yes. Basically Malaysia kalau nak travel dalam Malaysia ni pun macam tak banyak sangat tau modal ni. Hmm. Melainkan kalau korang nak pergi Sabah ke, Sarawak ke, Ah, macam ke luar so Semenanjung tu mungkin memerlukan modal yang banyak sikit. yes, when I fly. Lepas tu macam kalau korang nak experience macam tempat-tempat yang lawa, yang Pun sama lah. hotel-hotel yang macam 5 star apa semua tu, tempat-tempat yang best, macam private private beach ke apa ke, memerlukan modal yang lebih sikit yang tu korang kena kumpul Hmm. duit lah kan. Tapi macam Hmm. bajet-bajet trip pun aku rasa macam dah boleh Dah lah dalam boleh Malaysia lah. ni. Dah Korang dah boleh boleh lah. feel the vibe ni macam feeling tu, sunset apa semua tu, wish korang boleh cari lah kat dalam Malaysia ni. Memang patut. Patut lah. Macam sekarang pun dah boleh keluar. Kan? Hmm. Kita dah 2 tahun terperap ni, korang pergilah healing. Pergilah cari spot-spot yang best, hidden gems kat Malaysia ni. Banyak. Sangat-sangat recommended. So itulah dia. Orang kata kalau nak travel dalam Malaysia kan. So upcoming. Kita next point Upcoming kita upcoming trip dalam Malaysia upcoming mah. trip dalam Malaysia apa yang kita akan pergi, Mal? Kita So akan ke mana, Mal? kalau kita okey, aku baru je pergi ke Pulau Redang. Ah, Lepas tu aku seminggu selepas tu mendapat invitation. invitation. Invitation Invitation. daripada sebelum ni aku pergi bersama kawan-kawan sekolah. Hmm. Kali ni aku dapat invitation daripada kawan-kawan diploma aku, which is aku Hmm. akan pergi dengan Amar juga tempat ni. So Ya, kita akan pergi ke pulau lagi. pulau lagi. Wah, Terengganu juga tau. Terengganu Terengganu juga. juga. Pulau Aduh, memang perhentian. baik. Baik, Tahun ni baik. tahun ni memang kita explore Terengganu. Terengganu. Visit Tahun ni Terengganu. tahun ni kita macam boleh jadi ambassador visit Terengganu. Ambassador, Mat. Ambassador visit Terengganu betul. Kalau visit Terengganu tu kalau nak ni boleh panggil aku. Boleh Aku akan sponsor. boleh sponsor lah. Tourism Sponsor kan. Terengganu. Tour boleh jadi tourism. Boleh aku buat apa vlog-vlog travel dan explore hidden Ya, gems di Terengganu. So next kita akan pergi ke Pulau Perhentian InsyaAllah pulau bulan Perhentian 9 ni. insyaAllah. Hmm. Kalau ada rezeki apa semua, kalau tak ada benda yang menghalang, sekali lagi Allah. lah pergi ke Terengganu. Mal sekali lagi, Ah, aku kali pertama akan menjejakkan kaki ke pulau. Aku Ah, kalau pergi ni pun kali kedua lah. Dalam ah, bulan 8 aku dah pergi, bulan 9 Sembilan pun insyaAllah pergi. kalau ada rezeki pun aku join, aku pergi juga. Hmm. So tu dah dia upcoming trip dalam Malaysia. Yes. Tak tahu lagi lah. So macam nanti pun kita ada je plan nak pergi tempat-tempat lain macam Perlis. Ya, Kan? ya, betul. Perlis tu memang Itu betul-betul nak pergi lah Perlis tu. pending. Masih Ah, lagi pending lah. Lepas tu ah, macam kalau ada rezeki nak juga pergi Sabah.
apa semua kan. Sabah Yeah. nak explore pantai apa laut-laut kat sana pun lawa juga kat Sabah. Memang Uh-uh. lawa lah kat Sabah kan. Ha. Yes. So tu je upcoming trip dalam Upcoming trip. Malaysia. So kita dah cerita lama lah. Kita dah cerita 45 minit dekat 50 minit juga lah. Pasal Hmm. dalam Malaysia ni. Dalam Malaysia ni kan. So Hmm. kita nak cerita lah. Experience travel. Sebab Mhm. basically podcast kali ni, episod kali ni kita nak cerita pasal travel. So Yes. kenalah Tema ada juga travel. tema travel. So kita dah cerita pasal travel dalam Malaysia. Kita dah cerita aku punya trip apa semua tadi. Hmm. So kita nak cerita lah sikit pasal travel overseas. Wah, Travel overseas. Tak ramai yang orang overseas. tak aku rasa tak ramai lah orang experience travel overseas ni. Hmm. Aku pun macam memang tak pernah lagi lah. Tapi nak cerita juga sebab upcoming aku akan ke luar negara. Rezeki lah. Rezeki tahun ni memang Rezeki. betul-betul rezeki lah Murah boleh rezeki. travel luar negara. Murah rezeki, Mat. And then macam kau pun pernah ke luar Luar negara negara. kan. Pernah Yeah. ke luar negara. Aku tak pernah lagi. Tapi kau pernah. So kita Hmm. nak cerita jugalah memandangkan kita punya topik ni macam pasal travel kan. So Hmm. kena dah juga selit overseas tu. So experience travel ke overseas ni Mhm. memang semua orang lah idamkan kan nak pergi overseas. Betul. Tapi kau pernah pergi. So Yes. kau ceritalah sikit experience kau ke ataupun tips travel ke overseas ke. Hmm. Ha, share lah. Ha, tapi tak semua orang dapat tau benda tu Benda yang overseas sama. ni. Ha. Faham, Tak faham. semua orang dapat rezeki tu. So kau kena share benda tu supaya orang macam boleh kumpul duit dan tergerak Bergerak. hati. Bergerak Ah. pergi. Tergerak hati nak cerita lah. Kau kena cerita lah. Negara Okay. apa je yang kau pernah pergi and then experience kau kat sana. Baiklah. Ha. Cik, tiba. So, pada tahun 2015, okay, aku dan juga mak aku, Hmm. kita orang pergi overseas dan boleh dikatakan kita orang pergi negara Europe. Boleh dikira juga negara Europe sebenarnya. Secara One of negara Europe ah. yes, secara teknikalnya negara Europe lah juga. Okay, iaitu negara Turki. Eh, Uh, tak main Asia dah, tak main Asia. Asia dah. Tak Main main Asia. dah Asia. Asia tak explore. Terus Explore. skip ke Terus Europe skip. Ke Europe, di Turki terus. Okay. Okay. So, pergi Turki, aku pergi under agency travel which is Andalusia. Andalusia ke Andalasia, aku tak ingat lah. Tapi macam itulah. Hmm. Itulah dia punya nama. So, aku pergi Turki selama seminggu je. Aku pergi Turki selama seminggu dan basically aku dan juga mak aku, kita orang explore satu Turki. Kita orang actually like pusing satu Turki actually selama seminggu tu. Like macam Oh. satu hari satu negeri macam tu. Gitu. Satu hari satu negeri Satu hari satu negeri dan daripada Best tu. apa? Best lah. Ya. Okay. Lepas tu aku gerak Turki malam sebab flight malam kan. And then sampai Turki pagi-pagi dalam pukul 7.30 8 macam tu. Dan Uh-huh. time tu aku pergi bukan cuaca, musim panas, so tak ada salji, tak ada apa semua kan. Okay. Lepas tu aku sampai Istanbul. Lepas tu sampai-sampai macam tak ada lepak mat. Kita orang memang sampai je airport, turun je airport, keluar airport, terus pergi tempat-tempat menarik. Tak ada macam orang pergi hotel lu, check in lu, lepak lu kan, chill lu. Tak, ni aku dengan barai-barai flight yang selama tak silap aku 7 jam. Okay. 7 jam daripada KLIA sampai airport Istanbul. 7 jam. Bukan 7 jam, 9 jam. Sorry, salah. 9 jam guys. Okay. 9 jam dengan barai-barai, keluar airport, terus gerak pergi Masjid
yang terkenal tu. Apa nama Masjid Biru, Blue Mosque. Barai, Mat. Barai. Terus lah, Tapi terus terus sampai terus Malaysia. menerokai Turki ya. Yes, terus menerokai Turki sampai Istanbul. Lepas tu jalan-jalan ke Istanbul, kita orang gerak Bursa. Dia macam negeri lain lah pula. So like macam tak silap aku like malam tu kot kita orang gerak Bursa. Lepas tu Bursa aku tak ingat lah. Aku pun sebab dah lama cerita kan, so aku macam tak berapa nak ingat guys. So Bursa, lepas tu aku pergi, tak silap aku pergi Izmir nama tempat tu. Izmir. Lepas tu aku tak berapa ingat lah. Macam aku ingat like certain things yang bagi aku like new experience lah. Macam tempat tu nama dia Cappadocia tu, tak silap aku. Tempat tu memang Kapadokia. Cappadocia tak silap aku. Itu memang port orang main hot air balloon, tapi aku tak naik. Sebab harga dia Betul. Aku rasa betul tak pronounce dia Kapadokia kot. Sebab price naik hot balloon tu time tu seorang 500. Mahal weh. Mahal, Mat. Mahal. Dan Tapi kalau kau naik benda tu, itu aku benda rasa tu kalau orang cakap macam pergi Turki macam apa hot air balloon tu memang best lah. tapi time tu memang aku cakap kat mak aku macam tak payahlah sebab bagi aku Rugi ya kau cakap tak payah. tapi Rugi ya. tapi time tu pun macam rasa macam tak ada benda yang bagi aku macam tak tahulah. Mungkin bila fikir kali macam rugi lah, tapi bagi aku macam satu harga dia bukan calang-calang untuk kau dekat langit dalam beberapa minit je. Lepas tu macam harga dalam seorang 500 macam tak payah kot. Belum kemampuan lagi dalam masa Belum tu. kemampuan lagi lah. Kalau So, next pergi lagi boleh mungkin cubalah. boleh cubalah kan. Lepas tu aku pergi tempat macam satu peninggalan sejarah, macam tempat tu dah ditenggelami dengan bukit-bukit. Lepas tu orang-orang ni lah, orang-orang arkeologis kan, dia orang macam jumpa, lepas tu dia orang like recover that place. Tu pun menarik kat tu. Dan aku paling ingat one thing aku tak ingat duduk kat mana, tapi hotel aku time tu memang betul dekat depan laut tau. Dan macam like dari laut tu kan kau akan nampak macam banyak cruise ship tau. So time tu time tu sunset kan. Aku tak tahu lah, sunset dekat luar negara Premium lah. dia punya feel dia aku rasa macam tak tahu nak cakap tu. Tak tahu nak cakap. Premium lah. Sangat premium, Mat. Dengan ada cruise shipnya, dengan ada depan tu ada kapal layar macam sangat bukan Malaysia lah. Memang bukan Malaysia lah. Aduh. Memang bukan Malaysia lah. Memang aku memang ingat gila lah. Memang aku tak salah aku ada gambar tu. Aku nak cari balik. Aku snap gambar tu. Memang baik gila lah. Baik gila, Mat. Lepas tu best tu. aku pergi mana lagi lah. Aku pun tak berapa ingat. Tapi last kita orang patah balik Istanbul. So kiranya macam kita orang macam basically aku cerita macam contoh lah. Macam kalau kat Malaysia ni, kat Semenanjung ni, kau dari KL kau pergi naik utara, lepas tu kau pergi Pantai Timur, lepas tu kau turun pergi selatan, kau pergi Johor, lepas tu kau naik balik pergi KL lah. Macam tu lah kiranya macam aku kat Turki macam tu lah. So last aku pergi balik Istanbul dan selama seminggu lah aku kat Turki tu. Pusing satu Turki tu. Lepas tu selama seminggu pergi hari Jumaat, balik hari Sabtu. Sebab yelah gerak dari Turki Jumaat kan, so sampai Malaysia Sabtu lah kan, macam tu. So itu aku macam paling ingat. Itu aku pergi dengan mak aku je, berdua sahaja. Best gila weh pergi Turki. Begitu. Best gila. Kena kumpul duit lah pergi sana sekali semua hidup. Tu aku nak repeat tu. Nak repeat dan nak pergi mungkin time spring lah kot. Time tu macam cuaca macam sejuk lagi, ada lagi sikit-sikit salji tu. Cute dah.
Tak Best experience lagi. bro. Tak experience lagi tu. Experience yang yelah bagi kau mungkin macam tak dapat lah kat Malaysia ni kan. Of course Ah, lah kan. Lain. ah, lain. Memang Di lain, sini Mat. tu gila lah. Aku memang teringin juga nak explore luar-luar negara overseas ni. Tak kisahlah mana-mana kan eh. Tak Ah, kisahlah negara-negara mana. Tapi nak jugalah kan. Try rasai. experience sekali. Yes. Nak rasai berada di luar Malaysia tu kan. Ah, Tapi insyaAllah rezeki tahu-tahu nak datang. Mana nak tahu kan. Mungkin ah, kita mana pergi nak tahu. sama-sama Oi, kan. lagi Kita pergi mantap kan? kita pergi Lagi sama-sama mantap. dengan kawan-kawan kan. Lagi Oi, best. bersama Ah, Kroni pergi luar Hai, negara. ya Baik tu. Allah. Best gila tu kalau macam tu. Mantap, Tapi mantap, macam mantap. selain daripada Turki, ada tak pergi lagi? Oi, tak Selain ada. daripada ni. Only negara dua yang aku pergi Turki. Buat masa ni. Turki je lah macam kau Buat pernah masa pergi. ni. Okey Turki. lah tu pernah jugalah sekali. Ah, Aku ni tak pernah lagi. Naik flight pun tak pernah tau. Dalam ah, perjalanan Malaysia tak pernah lagi nak tak berasa pernah naik naik flight tu. flight lagi. Teringin sangat-sangat. Mak teringin nak naik flight. Bukan klan tudung Siti Khadijah. Bukan. Pelakon. Tapi itulah teringin sangat-sangat lah. At Hmm. least nak merasai naik flight tu Rasai. apa semua kan. Hmm. So aku kalau nak cerita experience Luar experience Malaysia ke belum ada luar lagi lah. Malaysia belum ada lagi lah. Tapi Ah, tapi Ah, tapi tapi tu upcoming insyaAllah kan InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, semoga jap. Before okey that, okey kita macam masuk mood ni sikit. Mood apa? Mood soleh. Mood soleh. InsyaAllah. InsyaAllah dipermudahkan urusan kan. sabar Ah, sabarlah ah, sabarlah aku nak cakap ni ya Allah okay. Aku dah masuk mood soleh ni. Mood Islam ni. aduh Ah, insyaallah insyaallah InsyaAllah. bulan 10 ni aku Hmm. akan experience lah travel Yes. ke luar negara tu tapi Luar negara. bukan pergi semata untuk travel tapi Bukan trip fun lah. Bukan trip fun. Bukan trip fun tapi orang kata ibadah juga ah. Trip ibadah. Menunaikan ibadah iaitu ibadah umrah. Alhamdulillah. Gitu. Macam Ah, macam first aku punya travel aku ni hmm, rezeki lah rezeki. Aku pun tak expect tahun ni aku dapat pergi umrah kan, pergi ke Makkah, hmm, Madinah apa semua dan insya-Allah bulan 10 ni aku akan pergi dengan mak aku, hmm. which is Oh, berdua je lah. berdua jugalah. Berdua juga macam kau. Kau Berdua pergi juga. Turki dengan abang kau berdua, aku pun nak Ah, pergi dengan mak aku juga berdua. ah, Ha, rezeki lah, rezeki family rezeki. aku. Ah, Hmm. InsyaAllah lah semoga diberi kesihatan yang 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 berpanjangan. baik, Yeah. yang baik, tiada halangan, berjalan dengan lancar apa semua. Ah, InsyaAllah lah. Nak kata selamat pergi dan selamat balik tu belum lagi. Sebab Belum. belum lagi tapi insyaAllah InsyaAllah. dalam proses lagi kan. Aku Ah, akan pergi dengan apa ni? Tabung Haji Travel. Agensi tabung haji travel. Tapi bukan tapi lah, basically bapa aku sekarang baru je pergi sana. baru je. Baru je tadi. So tadi aku Baru hantar beberapa jam kan? baru beberapa jam ni tadi sebelum kita rekod podcast ni tadi aku hantar bapa aku pergi ke LIA. Ah, Bapa aku pergi dulu. Bapa aku pergi dulu umrah. ah, Sekarang which is 28 hari bulan ni, hari Ahad ni. hmm. Bapak aku baru je tadi aku hantar dia kat KLIA berangkat ke Madinah ke Madinah dulu kot. Ke Madinah Marina dulu kot. untuk menunaikan umrah. So bapak aku merasai dululah travel ke luar negara buat kali Hmm, pertama untuk dalam aku punya family ni. hmm, Jadi bapak aku dulu pergi sana selama 2 minggu. hmm, Lebih kurang 10 hari 2 minggu. 2 minggu macam tu kan. hmm. Pergi umrah. So nanti bulan 10 aku dengan mak aku pula. So tu upcoming lah. InsyaAllah Yeah. nanti kat sana aku boleh lah nanti aku dah balik nanti aku boleh lah share pula kan pergi umrah kan Ah, pergi buat umrah vlog ah. business buat confirm
Confirm. Confirm buat Confirm vlog. blok umrah. Confirm buat vlog. Vlog murah. Tapi Alhamdulillah. itulah, kita pergi pun bukan nak fun-fun. Macam Ah, aku adalah terasa sedikit keinsafan lah depan macam ah. rezeki dah sampai ni. Kira Allah memanggil tu nak pergi ke rumah Allah, Allah tu. Allah Ah, Akbar. nak sampai ke tanah suci tu. Hmm. Orang kata tak semua dapat benda tu. Hmm. Tak semua boleh experience benda tu. Tapi Alhamdulillah family aku macam tahun ni tak tahulah, memang rezeki aku kan. Memang Hmm. rezeki family aku juga. So dapat jejak kat sana. So korang boleh doakan nampak aku semua dapat menunaikan haji yang mabrur dan selamat pergi dan selamat balik. So nanti aku interview sikit buat aku kan. Tu Hmm. tempat-tempat menarik kat sana, experience kat sana apa semua. Ah, Lepas tu nanti aku dah pergi sana nanti, aku akan nanti aku dah balik nanti, dah balik Malaysia balik, aku boleh share experience aku kat sana hmm. pula. InsyaAllah InsyaAllah, bulan insyaAllah. 10 ni. Topik dia Ah, umrah. Topik dia menunaikan ibadah umrah. Ya. Tapi itulah, tak tahulah aku dah cerita pasal umrah-umrah ni aku dah macam dah serius sikit kan. Aduh. Hmm. Dah ni sikit lah, dah masuk ke keislaman sikit. Tapi serius Hmm. lah, dalam tahun ni itulah, tak tahulah nak kata apa, tapi Alhamdulillah macam aku pun dah first time pergi pulau apa semua, yang kita cerita bab-bab travel ni kan. Hmm. Tahun ni macam banyak juga travel. Ni bulan 8 okey aku dah pergi, bulan 9 pun insya-Allah pergi ke Pulau Perhentian dengan kawan-kawan aku. Lepas tu bulan 10 pergi umrah pula. So back Hmm. back to back travel lah, tiap-tiap bulan tu ada je pergi mana-mana kan. So Hmm. that's why kita buat podcast ni. That's why kita buat podcast topik ni. Basically Yes. sebab akan banyak experience travel tahun ni. So tu lah, aku sebenarnya tak sabar nak pergi umrah tu. Which is the first time aku keluar Malaysia, first time aku naik flight, dan Hmm. first time buat umrah kan. So agak excited sebenarnya kan. Hmm. Tadi pun aku hantar bapak aku pergi KLIA first time jejak KLIA Mat. Wah, Ah, First time jejak KLIA tu macam ni rupanya, apa uh, vibe-vibe KLIA tu kan. Macam kalau uh, macam macam ni lah rupanya orang-orang kaya pergi travel wah, apa semua kan. So dapat lah rasa semangat tu, semangat nak kumpul duit tu, uh, semangat nak saving duit tu nak pergi travel. Tapi the first ni hmm. alhamdulillah dapat pergi umrah dulu, and then the next tu barulah boleh travel-travel ke negara-negara lain kan. Jadi Yeah. kita apa, at least tak dapat buat haji lagi, umrah pun jadilah yang sunat ni kan. Sunat ke Hmm. aku sunat lah, dia bukannya bukan sunat ke wajib umrah ni? Tak silap aku macam sekali seumur hidup lah, kalau boleh pergilah umrah kan, macam tu. Hmm. Hmm. Aku ni nak kata macam soleh sangat tu adalah soleh. Tapi Hmm. korang janganlah anggap nanti kalau pergi umrah balik tu aku terus insaf. Tapi kita ni manusia ni macam kenalah sentiasa berubah menjadi yang lebih baik kan. Ya, betul, 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 betul. Macam tu lah. Uh, Nampak aku dah, yeah. dah Aku cakap. Ya, masuk mood soleh, mood soleh. mood soleh. Uh, Tapi janganlah anggap macam bisa pergi haji je ni apa semua. Tapi doa-doakanlah mana tu dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, Dapat amin. hidayah berubah. Tapi tak adalah manusia ni kalau nak berubah 360 tu Eh. susah juga kan. Kau ni Uh, kalau tak adalah, kita tak naklah fake kan. Macam hmm. lepas dia pergi umrah apa semua tu, kau kena insaf apa semua kan. Tapi kita Hmm. always kena improve. Tak Diri kisahlah sendiri. pergi Betul, betul, pergi betul, ke betul. tak pergi ke kan. Tapi dapat rezeki pergi ni alhamdulillah lah. Bersyukur Hmm. lah kan, bersyukur, bersyukur. So tu lah dia upcoming punya Upcoming. trip this year lah. Aku rasa this year macam so blessing gila lah dapat pergi Alhamdulillah. explore dalam Malaysia, luar Malaysia. So memang aku tak sabar sangat-sangat lah nak pergi. Kan macam aku tak pernah terfikir pun sebenarnya nak pergi ke nak pergi umrah kan, nak pergi ke Mekah, Madinah tu apa semua. Hmm. Tapi tak tahulah tahun ni macam
tiba-tiba je kan. Rezeki tu sampai secara tiba-tiba. So memang tak sabar sangat, excited, dan aku pun tak sabar nak share kat korang, nak buat vlog kan, nak tunjuk experience aku kat sana. Memang tak sabar gila. So the next, kalau aku dah balik nanti, boleh lah aku akan share kat podcast, dekat vlog apa semua. So nantikan guys. Supaya korang pun nanti, sampai mak aku kata kan, best sebenarnya pergi Mekah dan Madinah ni apa semua kan, tempat-tempat yang macam tu. Macam kalau boleh, macam aku cakap, kau kumpul lah duit dengan kawan-kawan kau kan, pergi kat sana. Best juga pergi dengan kawan-kawan pun. Bukannya kita boleh pergi apa, kita boleh pergi ke trip-trip macam fun-fun apa semua ke, pergi kat sana pun dengan kawan-kawan pun best juga kan. Sambil-sambil tu beribadah bersama-sama dengan rakan-rakan, barulah masuk syurga sama-sama. Ya Allah Akbar. Masuk syurga sama-sama dengan sahabat-sahabat kita ni. Ajak kawan-kawan kita ni kumpul duit kan. Baik tu. Ha, Murah. Kau bayang kan, pergi umrah dengan kawan-kawan. Gila best tu, cakap kau. Solat sama-sama depan Kaabah, ya Allah, best je. ha, Tapi tu lah, tapi bukan nak buat lawak tapi serius tu. Aku macam, Yelah, betul. aku macam, why not kan, macam tu, so kita pergi ke tempat Juga. lain, kumpul duit Betul dengan tak? kawan-kawan apa semua, pergi umrah. At least tak berpeluang pergi haji, sebab pergi haji ya susah sikit kan nak pergi haji kan. Macam kena Murah ikutkan lah. apa, kena ikutkan apa semua. Tapi pergi umrah tu korang boleh pergi bila-bila masa, boleh pergi umrah. So aku macam, serius lah kalau pergi dengan kawan-kawan ni, lagi best tu. Serius cakap. Tapi itulah, teringin lah nak travel ke luar negara dengan kawan-kawan juga kan. So harapnya tahun-tahun yang akan datang, mana nak tahu rezeki. Kita Boleh tak tahu. travel. Kita tak tahu. Rezeki ni kalau Allah nak bagi, terus datang. Betul. Terus datang. Tak kisahlah nak pergi mana-mana pun kan. Tapi macam kalau ada rezeki dengan kawan-kawan apa semua, kumpul duit apa semua, pergi ke luar negara. And then aku pun ada juga plan next year. Macam aku cakap nak pergi Bali kan. Tu pun macam upcoming, insyaAllah kalau ada rezeki, dapatlah jejak dekat-dekat dulu, Indonesia, Thailand ke apa semua kan. Tapi Bali tu macam, Bali tu macam dalam wishlist lah. Okay, ni last lah last, kita punya last point kita nak cakap pasal wishlist lah. Wishlist negara yang kau nak pergi. Wishlist, tak kisahlah negara ke, tempat-tempat dalam Malaysia ke, mana-mana je lah. Wishlist yang macam kalau boleh, macam kalau tiba-tiba Allah tu baik kan. Allah tu memanglah baik, tapi macam Tiba-tiba rezeki kau tersampai. Rezeki tu jatuh dari langit tu tiba-tiba kan. Rezeki tu datang kat kau, kat mana kau nak pergi? Wishlist kau. Macam kalau boleh, macam sebelum aku mati, sebelum aku sebelum kau pejam mata selama-lamanya dari dunia ni, macam apa yang kau teringin sangat nak pergi, kat mana? Kau ada wishlist macam tu, macam at least tak kisah mesti umur ada kau berapa, kan. tapi kau nak juga, macam kau nak pergi kat situ. At least Mestilah sekali ada kan. sehidup. Kat mana? Aku cerita top 3 lah. Top 3 country yang aku nak pergi before aku mati. Okay. Yang pertama, nombor 1 tak surprise lah. Okay, kita start nombor 3 lah. Nombor Okay, nombor 3 Nombor 3 aku nak pergi Jepun. Aku nak experience Jepun. Japan. Okay. Tokyo Jepun. lah, Tokyo kan. Tokyo, Kyoto. Aku nak pergi. Kau nak jejak. Nombor 2, Sakura. tengok Sakura kan. Baik. Itu memang I need to see that I need to experience that.
Nombor 2, Once in your life. yes. Tu cakap Okay. 3 negara before aku mati lah memang kena pergi lah. Okay, nombor 2 aku nak pergi Switzerland. Oh, Switzerland sebab Switzerland ni. Switzerland sebab nature lah. Main dia nature, Mat. Switzerland punya nature orang kata macam syurga dunia lah. Syurga dunia. Ni So mesti banyak Switzerland. tengok TikTok ni. So Banyak banyak tengok TikTok konten-konten Switzerland ni nak pergi Switzerland. memang nak Tapi pergi, Mat. memang lah Switzerland pun macam one of yang best lah. Yes. Nature dia memang aku boleh kata memang syurga dunia lah bagi aku. Top one lah, top one. Itu nombor 2. Itu nombor 2 aku nak pergi. Nombor 2, okay. Top one Nombor tu, top 1 one betul-betul nak pergi. betul-betul nak pergi itu memang kalau tak pergi tu aku rasa macam menyesal seumur hidup lah. Aku nak pergi Iceland. Aku nak tengok Aurora, Mat. Aurora Borealis. Ya Aku nak Allah. tengok itu. Kena lah. Kalau nombor 3 Jepun, nombor 2 Switzerland tak pergi tak apa. Nombor 1 Iceland. Kena. Aurora tu lah yang kau nak experience. Nombor 1 Macam- tu memang wajib lah. Macam Wajib nak pergi. memang kena lah. Kena. Kena Memang pergi kena. lah. Kena pergi kak. Nombor 3, Kalau- nombor 2 tu tak pergi tak apa. Kalau tak pergi tak apa. Nombor 1 tu kena pergi. Kalau macam tak pergi tu tak lengkap lah hidup kau. Yes, betul. Tak complete lengkap lah. Tak lengkap lah. Jalan hidup kau tu tak sempurna lah. Tak sempurna. Tak perfect. Tak Tak perfect. complete. So tu lah top 3. Iceland ni Itu Aurora. negara aku nak pergi. Yes. Macam kau lah, Man? Apa kau punya top 3 kau? Wishlist negara kau. Aku sebenarnya aku tak adalah yang macam betul-betul ni macam memang kena pergi seumur hidup kan. Tapi macam kalau ada rezeki aku memang nak experience ni. Tapi macam pada aku macam sama gak kot macam kau. Tapi ada satu dua tempat lagi yang aku nak pergi kan. Macam Aurora tu pun macam Iceland tu pun macam one off gak punya ni. Macam gila weh kalau dapat tengok Aurora depan mata tu macam betul nikmat gila tu. Barang rare, Mat. Barang rare. Nikmat gila dengan mata kau sendiri kau dapat tengok keindahan Aurora tu gila lah. Lepas tu Switzerland pun best kak. Aduh. Memang kalau rezeki pun nak pergi juga kan. Lepas tu Jepun aku nak pergi tapi nak rasa the vibe Japan tu macam mana. Nak rasa street dia tu macam mana kan. Lepas tu aku teringin nak pergi Korea. Korea pun teringin lah nak pergi. Nak merasai keindahan. Sebab aku banyak tengok variety show Korea tau. So lepas tu variety show ni diorang pergi macam ada pergi tepi, diorang pergi camping apa semua. And then aku tengok best juga Korea ni. Macam banyak juga nature diorang yang lawa. So macam teringin jugalah nak pergi. Macam apa Pulau Jeju lah apa semua tu. Macam kalau siapa yang kat Korea tu confirm lah. Of course lah tahu kan. Lepas tu yang terdekat pun ada. Asia pun macam kalau yang Asia pun yang paling terdekat pun aku tahu lah. Memang Bali tu memang aku nak pergi lah. Bali tu macam teringin lah sebenarnya. Sebab pada aku kalau sekarang ni mengikut kemampuan Bali lah. Bali tu macam boleh pergi lah. So itu macam one of aku boleh sampai lah. Boleh sampai lah. Wishlist yang boleh dicapai dalam masa terdekat lah. So Bali pun teringin juga lah nak pergi. Lepas tu apa lagi aku yang nak pergi. Tapi Mekah tu yang tu wishlist juga lah. Yang tu wishlist lah. Aduh.
Aku buat aku salah. Tak ada tu bersalah. Itu aku punya wishlist. Betul lah, betul. Tapi yang itu lain lah, yang macam Yelah. pasal Mekah, Madinah apa semua ni, Ya. bukan ni lah macam nak 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 fun-fun kan. Kita nak nak bukan ibadah. bukan aku nak cop aku ni yang betul-betul Islamik ke apa, tapi kalau boleh Hmm. ada rezeki apa semua, ada duit yang banyak, memang nak Hmm. pergi lah. And then this year pun aku dapat pergi situ dulu. So okey lah tu. Yes. Tak adalah macam orang kata bajet-bajet nak Islam sangat. Aku nak wish list aku nak pergi Mekah. Tapi itulah macam teringin juga kan nak pergi. Siapa je tak teringin. Cuma itulah kalau negara-negara lain pun ada juga. Aku tak tahulah nak explain macam mana kalau kalau dah masuk-masuk bab-bab agama ni kan. Tapi yelah, Mekah dengan Madinah pun best apa travel. Serius cakap, memang macam kalau aku tengok pun sekarang pun aku dah macam start tengok vlog-vlog yang orang pergi Mekah, Madinah apa semua kan. Banyak agak ni, okey, Dubai. Teringin kan nak pergi. Dubai apa, Abu Dhabi apa Dubai semua kan. Dubai, Abu Dhabi, apa yang ni apa, Burj Khalifa apa semua tu, teringin juga nak pergi. Tu pun dalam wishlist juga, kalau aku kaya tu boleh pergi apa ni, Arab kan. Pergi negara-negara Arab pun best juga. Macam Dubai tu. Oh, mana apa, tengok vibe-vibe kat sana kan. Vibe-vibe kaya-kaya je semua. Sebab ada lah one of aku punya kawan pun ada kat pernah pergi ni Dubai apa semua kan. Tengok tu apa, memang dia vibe Arab yang kaya. Yelah. Ah, Betul lah. dengan apa, dapat tak gambar daripada pasti kan. Dapat vibe boleh lah buat trend TikTok yang tu apa, Arabian Night tu kan. Boleh buat trend tu. Tapi tu lah sekarang ni kalau pergi sana, kalau pergi kat padang-padang pasir ni, sekarang dah apa, dah keluar air dah. Dunia nak kiamat dah. Aduh. Itu topik lain. Itu topik lain. Itu topik lain. Itu topik Tapi lain. tu lah, aku dah termasuk tu pula, termasuk. Aduh. Dunia nak kiamat dah ni. Hmm. So, insyaAllah lah kalau ada rezeki, ada duit yang lebih, Tak jejak apa lah. semua, nak jejak lah. Wishlist macam kita pun, macam negara-negara lain pun, insyaAllah kalau ada rezeki, bolehlah jejak ke sana. So, dan untuk korang-korang semua kan, mana yang macam teringin, korang boleh lah start saving sekarang. Aku rasa dah boleh start saving sekarang, and then target korang punya wishlist mana korang nak pergi tu, and then saving sampai korang dapat pergi. At least experience, aku rasa setiap orang tu kenalah experience travel luar negara tu. Tapi itulah, macam travel luar negara ni susah sikit macam banyak modal. Tapi sebab betul lah kita kena jadi kaya baru boleh travel. Kalau tak kaya tak boleh nak travel. Tak boleh. Itulah nikmat kaya tu. Boleh tengok keindahan alam tu. Siapa kata duit ni tak penting kan? Kebahagiaan tu tak datang daripada duit. Tapi sebenarnya kebahagiaan tu memerlukan duit. Kan? Itu tak Keindahan nafikan lah. tu so kena kerja kerasan. Betul. Baru dapat travel. Wishlist yang kita nak pergi tu. Korang pun sama, kena kerja keras juga supaya dapat wishlist korang tu. Nak pergi mana-mana, tak Dapat kisahlah dicapai. dalam Malaysia ke luar Malaysia. Memang tak tahulah, at least macam once in your life kan, korang kena pergi healing dengan nature ni semua, laut, apa dalam hutan, apa semua. Tak tahu nak cakap Atau apa cakap lagi lah. beri lah. Tak tahu nak cakap apa. Korang kumpul je, korang pergi lah. Tu je. Yes. Tu je. Sama lah. Nanti kalau kita orang ada rezeki pergi ke sana apa semua,
kita cerita experience kita pula. InsyaAllah lah. Kau doa-doakan lah kalau korang nak dengar experience kita orang. Doa-doakan kita orang berjaya. Doakan kita orang kaya cepat sikit baru boleh pergi travel. Baru boleh buat content. ha, so itulah dia. Kita punya podcast kali ni. Amal? Ha, apa lagi nak cakap? Dah tak ada benda nak cakap ni. Ada benda cakap ni. Tu lah. So ni lah korang doa-doakanlah aku ni Ya. dapat menunaikan umrah. Ibadah umrah. Ibadah umrah bulan 10 ni. Lepas tu Jangan lupa vlog. jangan lupa vlog trip ke Pulau Redang bersama Yes. kawan-kawan aku dekat YouTube Kembang Mukris. Nanti aku akan bagi link YouTube aku, nanti korang subscribe lah. Jangan batal loceng. Turn Sambil on kita notification. turn on notification. Dan dia akan ada jugalah vlog-vlog akan datang. Aku kan. So right now macam aku pun banyak fokus nak buat podcast ni. Lepas tu fokus vlog. And then satu lagi upcoming project. bagi tahu sikit promote lah. Promote sikit. Okay. So tak lama lagi. Official announcement tak lama lagi. Secara rasminya akan mengeluarkan jenama brand baju. Clothing brand. Dah nak beritahu nama ke macam kita macam chill tu? Chill dulu lah kot. Which is brand tu aku buat dengan Amar. Collaboration juga lah. Boleh kata collaboration. Tapi aku bos lah. Ini semua idea penuh lah. Yes. idea penuh daripada aku. Dan di bawah aku adalah Amar yang sama-sama membantu aku dalam nak buat brand ni. So hopefully kalau nanti kita orang dah buat betul-betul official announcement, ni macam teaser lah. This is not official announcement lah. Ni macam teaser sikit upcoming project terang. And then nanti kita akan buat official announcement. So hopefully korang dapat support lah. Stay tune. Support korang punya business apa semua ni. Dan hopefully korang dapat support lah. Support dia. At least kalau masih tak dapat beli, share. Itu pada cukup. Yes. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan sangat-sangat diperlukan. Sokongan daripada anda amat dihargai. Yes. Sangat-sangat kami memerlukan lah. Supaya kita fly high. And then itulah 3 benda yang aku fokus sekarang. Podcast ni. Lepas tu aku punya vlog. Vlog YouTube lah. Basically YouTube punya content. And then next project brand ni. So tu ada harapnya korang sama-sama lah support aku dengan Amar ni. Dapat kita pergi travel duit banyak. Dan moga-moga dapat podcast ni mungkin InsyaAllah kan. Kita pun memang target betul juga. Kita secara pun memang fizikal dalam perancangan nak memfizikalkan podcast kita ni. Yes. Supaya korang dapat visual, korang dapat tengok di sebalik mikrofon, di sebalik speaker korang tu. Yes. Dengan secara visual dan audio yang lebih mantap. Support kita lah, support. Please. We need you guys. So, ke adik. Tu je aku. Aku pun tak sure dah berapa lama ni sampai pukul 12. Aku rasa dah lebih sejam aku rasa. Kita berkongsi cerita untuk episod kali ni lama tu. Lama sekejap. Ya tu. Aku sampai penat tau bercakap. Tapi untuk korang semua. Yes. Memang lah. Kita memang all out lah. So, aku rasa tu je untuk episod kali ni.
Outro mah tanpa membuang masa. Alright guys, terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar episod podcast kita orang hari ini. Segala cadangan dan pandangan korang boleh direct DM IG podcast kita orang ataupun IG kita orang sendiri, dan juga boleh komen dekat bawah bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat YouTube. Seperti biasa, bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat Spotify dan juga Apple Podcast, jangan lupa follow and subscribe dan share. Dan kepada yang mendengar di YouTube, jangan lupa subscribe, like and share podcast kita orang ni. Apa-apa update, kita orang akan update dekat IG podcast kita orang, TWNM Podcast. Jadi itu saja daripada saya, Ahmad Wazin. Dan saya Ikmal Mukrish. Untuk episod kali ini. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye semua. Bye semua. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye.